ketelusan, jika tidak, rakyat akan ketinggalan. Itu yang akan kita bawakan perbincangan pada ketika ini, tanpa ada sebarang ketirisan dari segi pembangunan di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini bersama dengan saya di dalam talian adalah Profesor Madya, Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Pertama sekali, Doktor, kalau kita nak mengamati visit lawatan Tuanku Kembara Kenali Borneo, pelbagai aduan diterima baginda kompal, serahkan kepada kementerian-kementerian, dan dalam mesej tadi jika doktor dengar juga tuanku menyatakan bahawa pembangunan mesti fokus pembangunan di Sabah dan Sarawak tanpa ada sebarang ketirisan. Mungkin ada respon untuk membuka perbincangan kita ini, doktor. Ya Haris, terima kasih. Sekiranya kita lihat ya, dikta dan juga nasihat daripada Sultan Abdullah, kalau kita lihat memang saya rasa yang paling khusus di sana itu dalam nasihat Sultan Abdullah itu adalah penyaluran dana dan kewangan yang sewajarnya untuk wilayah ini. Ya, banyak ditekankan tentang pentingnya penyaluran dana dan haruslah sewajar dengan pembangunan wilayah di sini. Sudah tentu Kembara Borneo ini bila kita lihat program Kembara Borneo ini pada tahun lalu ya, masa itu yang di Ketua Agung ke-16 menyelusuri Pan Borneo daripada hujung Borneo ke hujung Borneo, boleh dikatakan itu daripada Tawau sehinggalah Teluk Melano, dan semua apabila melalui daerah-daerah ini sudah tentu banyak aspek pembangunan yang dapat dilihat dan begitu penting untuk menyerlahkan potensi wilayah ini. Tapi saya rasa satu aspek yang penting apabila Kembara Borneo ini dilaksanakan, iaitu Sultan Abdullah telah mengangkat agenda Greater Borneo. Sebenarnya ini yang amat penting ya kalau kita lihat, sebab potensi wilayah ini amat besar. Namun pada masa yang sama juga pembangunan infrastruktur amat diperlukan. Jadi kalau kita lihat ya, apabila Kembara Borneo ini juga kita nampak begitu pentingnya pembangunan infrastruktur di kedua-dua wilayah ini. Dan kalau kita lihat juga dasar-dasar kerajaan yang ada sekarang ini, contohnya RMK 12, Pelan Ekonomi Madani, NIMP 2030, Bajet 2023-2024 telah banyak mengatakan tentang untuk mengoptimumkan wilayah ini. Pertama, yang kedua adalah desentralisasi. Jadi kalau kita lihat secara umum selepas Kembara Borneo ini, seperti mana Haris katakan tadi, begitu tebal memang kita nampak memang tebal kalau kita tengok proposal yang diberikan kepada Perdana Menteri pada masa itu dan juga kementerian-kementerian yang lain. Jadi saya rasa ada beberapa perkara yang telah korespon dengan selepas Kembara Borneo ini, contohnya peningkatan pembangunan bajet Sabah dan juga Sarawak pertama. Yang kedua juga pada lawatan Perdana Menteri ke Sabah 2 bulan pada Disember tahun lalu juga kita nampak banyak bajet-bajet pembangunan baru telah diberikan kepada Sabah. Ya, kalau kita lihat daripada ucapan Perdana Menteri itu sendiri telah mengatakan bahawa untuk pengurusan bajet itu sebanyak 78 bilion. Dan setiap tahun Sabah itu diberi dekat 12.21 bilion. Ya, jadi sebenarnya Sultan Abdullah itu apabila nampak tentang potensi wilayah Borneo ini memang nyata dan menyerlah sebenarnya, sebab kalau kita lihat daripada pasca COVID-19 ya, Sarawak memperkenalkan strategi pembangunan pasca pandemik Sarawak. Sabah memperkenalkan Sabah Maju Jaya oleh Datuk Seri Hajiji dan pelbagai perancangan dan pelaksanaan program untuk negeri ini, dan hasil daripada dasar-dasar ini sudah menyerlah dan kita sudah nampak ya. Pertama, KDNK Sabah dan juga Sarawak memang meningkat, menunjukkan V-shaped curve daripada negatif sehinggalah hari ini kalau Sabah 3.7% dan tahun ini dijangkakan 4%. Ya, itu pertama dari segi KDNK, dan juga hasil negeri pun makin meningkat, dan pelaburan pun negeri Sabah dan Sarawak ini adalah top 5. Dan yang paling penting sekarang ya, selepas lawatan dan Kembara Borneo ini, kedua-dua negeri ini telah mendahului satu
satu aspek ekonomi kelestarian di bawah ESG, iaitu pertama Sabah, iaitu melaksanakan blue economy, ya, itu pertama, mendahului seluruh negeri. Yang kedua, Sarawak pula mendahului dari segi hidrogen dan carbon capture. Maksudnya, kedua-dua kepimpinan negeri ini sebenarnya rancang memperkenalkan begitu banyak perancangan ekonomi dan juga program untuk meningkatkan ekonomi. Oleh yang demikian, pembangunan infrastruktur harus diberi tekanan kepada kedua-dua wilayah ini, sebab ekosistem untuk menjana ekonomi ini amat penting. Ya, sebab kalau kita lihat, ialah kalau kita tengok video yang tular itu, bukan sahaja dari isu pembangunan, tetapi apabila kita lihat, boleh saya katakanlah orang istana itu datang ke Sabah dan juga Sarawak, itu memang sambutannya luar biasa. Kalau kita tengok video-video yang begitu yang banyak tular sekarang, ya. Tapi asasnya yang paling penting sekarang adalah pembangunan infrastruktur, bukan sahaja dari segi jalan raya, tetapi aspek-aspek yang lain juga, kesihatan, sekolah. Now, kalau kita lihat bajet yang 6.6 bilion, ya, antara yang tertinggi itu hanya bajet pembangunan, tapi kalau kita tengok bajet-bajet yang lain juga, contohnya pendidikan, kesihatan, ya, dan juga bajet yang lain juga banyak memberi penekanan tentang pembangunan kedua-dua negeri ini. Ya, jadi ini yang paling penting. Now, satu aspek untuk mengurangkan ketirisan ini sebenarnya apabila kita melaksanakan projek-projek pembangunan adalah desentralisasi. Saya rasa ini asas. Dan kalau kita lihat, inilah agenda sebenarnya utama Kerajaan Perpaduan untuk desentralisasi. Sebab desentralisasi itu memang sebenarnya dapat mengurangkan ketirisan, sebab pengurusan projek itu tidak tertumpu pada pusat, tetapi dia memerlukan satu koordinasi antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Namun ada keterbukaan di sana kita nampak, jadi namun dapat mengurangkan ketirisan. Saya rasa ini yang paling penting, ya. Sebab saya rasa memang desentralisasi ini akan menjadi agenda utama dengan yang di Pertuan Agong, kalau kita yang Pertuan Agong yang baru dilantik Sultan Abdullah pun apabila telah pelancaran Johor Singapore Special Economic Zone, benda-benda ini memerlukan banyak desentralisasi. Nah, kalau kita lihat di Sabah ini sudah tentu banyak aspek-aspek desentralisasi, seperti sebelum ini pun kita sudah bincang, ya. Ada contohnya bajet pembangunan 50 bilion termasuk jabatan teknik diberikan kepada Sabah dan juga Sarawak, dan juga Suruhanjaya tenaga diberikan kepada telah didesentralize kepada kerajaan negeri, dan juga kawal selia gas, ya. Banyak aspek-aspek desentralisasi. Jadi bagi nasihat Sultan Abdullah itu, saya rasa yang paling penting sekarang ini adalah koordinasi antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, di mana haruslah bersifat memberi reprioritizing, ya, pembangunan terutamanya kedua-dua negeri ini, dan juga facilitating. Saya rasa ini yang paling utama, ya. Sebab dengan adanya agenda desentralisasi ini bermaksud kita kena kurangkan karena birokrasi, ya. Saya rasa ini yang moving forward lah. Walaupun kita tahu desentralisasi ini bukan perkara yang senang kerana memerlukan masa, tetapi kita sudah nampak banyak aspek-aspek titik tolak itu untuk memberi kuasa-kuasaan ataupun empowering state. Tapi pada masa yang sama juga kita nampak banyak diskusi dan juga jawatan kuasa yang telah diwujudkan untuk memastikan desentralisasi itu berlaku, kerana dia kena lihat juga kapasiti negeri, perundangan dan juga struktur, banyak aspek, ya. Jadi saya rasa melalui desentralisasi ini dan juga jawatan kuasa yang banyak ditubuhkan, ya, terutamanya melihat pada tabi ulus projek itu, dan kita nampak ketirisan ini sudah tentu dapat dikurangkan. Kita nampak juga CPI sekarang, Corruption Perception Index pun Malaysia telah naik, tangga ke 57 daripada 61 pada 2022. Jadi saya rasa ini asas dia untuk mengurangkan desentralisasi dan mempercepatkan projek itu adalah desentralisasi. Ya, Doktor menyebut, saya suka nak bawa perbincangan kita, Doktor menyebut berkenaan decentralized itu tadi. Kita faham usaha itu sedang dilakukan, tetapi dari segi kesediaan di peringkat kerajaan negeri itu,
bagaimana pandangan doktor melihat kedua-dua sebagai contoh Sabah dan juga Sarawak dari segi nak mengadaptasi dan juga nak melakukan proses peralihan itu, kerana kita tahu satu, ianya bukan mudah, kedua, untuk kita nak memastikan bahawa kesediaan juga agensi-agensi di peringkat negeri dari segi pelaksanaan, sebagai contoh pemberian tender, pelaksanaan projek, pemantauan projek. Mungkin pandangan doktor melihat kepada perkara ini dari segi kesediaannya, adakah state government ini dilihat bersedia untuk proses decentralized ini moving forward menuju ke hadapan? Mungkin ada time frame tertentu yang perlu diletakkan untuk full force decentralized ini, nak mengagihkan kuasa ini, doktor. Ya, betul. Betul Haris. Sudah tentu seperti mana yang saya katakan tadi, capacity building itu amat penting ya. Tetapi bersediakah tidak, saya rasa itu bukan isu utama sebab mereka haruslah bersedia untuk sebab kalau benda tidak berlaku, kalau benda tidak kita decentralize, maka sudah tentu tidak ada learning curve daripada segi untuk memperkasakan capacity negeri. Sekarang ini kalau kita lihat sudah berlakunya desentralisasi itu dan sudah kalau kita lihat bagi contoh ya, yang ECOS ini, Energy Commission untuk Sabah, kalau kita lihat amat ketersediaan dan juga agensi ECOS itu pun kita nampak commission ini sedang rancak dalam perancangan dan juga memastikan pelan-pelan mereka itu sudah bersedia. So ini maksudnya apabila kita decentralize dan kita memberi masa yang tertentu dan juga upskilling yang tertentu dan juga ada koordinasi antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dan ada knowledge transfer, sudah tentu ini tidak ada masalah sebab apa-apa pun betul memang memerlukan masa. Ya, tapi kalau tidak berlaku desentralisasi itu sudah tentu capacity building pun tidak berlaku ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini contohnya macam ECOS itu Energy Commission of Sabah itu kita nampak sudah sekarang ini boleh dikatakan sudah 80-70% itu sudah bersedia dari segi untuk memastikan ini menjaga tabir urus elektrik di negeri ini. Ya, betul ada aspek dari segi fiskal. Sudah tentu ini memang menjadi sentiasa menjadi kekangan. Itulah sekali lagi pada masa yang sama kita decentralize, namun pada masa yang sama kita kena lihat juga aspek fiskal desentralisasi ini sebab ya benda ini baru dari bila kita lihat dari takbir urus desentralisasi ini. Jadi saya percaya itulah kadang-kala kita tidak boleh terus decentralize sepenuhnya sebab dia mempunyai learning curve yang tertentu dan memastikan kapasiti negeri itu pun mampu juga. Namun dengan boleh dikatakan semangat dan juga sikap di kerajaan negeri sekarang ini kedua-dua Sabah dan Sarawak itu amat agresif dari segi belajar, dari segi mengembangkan kapasiti itu saya rasa itu cukup dan dapat membantu dari segi secara gradual memberi kuasa ataupun empowering negeri. Okey. Baik, doktor, nampaknya kita tak cukup masa. Banyak sebenarnya yang boleh kita bincangkan dan juga perhalusi. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus melihat dan juga meneliti dari segi pembangunan di Sabah dan Sarawak dan pada masa sama kita nak memperkasakan kerajaan negeri itu dari segi pembangunan ekonominya, politik, sosio dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah dan semua ini akan kami rangkumkan dan anda boleh layari astrouni.com dan juga di semua platform media sosial kami.